Antara paparan menarik hari ini. PAS hanya jadikan Islam macam alas kaki. Ketum tak dimasuk dalam Akta Dadah Berbahaya. Haramkan kapal Israel, Malaysia mula jadi perhatian dunia. SPRM sita menarik ilham. Bekas pengerusi Felda Syahrir Samad memfailkan saman terhadap bekas Peguam Negara Tommy Thomas, bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya, Pencegah Rasuah Malaysia Latifah Koya, SPRM dan kerajaan atas dakwaan melakukan pendakwaan berniat jahat. Writ saman itu difailkan oleh Tuan Fahri Azad Enko di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4 Disember lalu. Dalam penyertaan tuntutan, Syahrir berkata dia juga menyaman pihak berkenaan kerana melakukan siasatan berniat jahat dan tangkapan secara salah. Pada 5 Januari lalu, Syahrir dilepas dan dibebaskan atas pertuduhan gagal mengisytiharkan RM1 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ketika perbicaraan, saksi pendakwaan yang juga pegawai penyiasat SPRM, Nur Zahidah Yaakob dalam keterangannya memberitahu Thomas pada 2020 memberi kebenaran kepada Syahrir untuk didakwa di mahkamah walaupun kertas siasatan tidak lengkap. Dalam samannya, bekas Ahli Parlimen Johor Bahru itu mendakwa Thomas gagal mengarahkan siasatan dilengkapkan sebelum memutuskan untuk memberi izin mendakwa. Katanya Tommy Thomas selaku AG pada masa itu telah mengeluarkan izin mendakwa sekalipun kertas siasatan yang dikemukakan kepadanya masih belum lengkap. Syahrir juga mendakwa SPRM di bawah Latifah ketika itu sengaja gagal dan enggan menyiasat keterangannya yang memaklumkan bahawa RM1 juta yang diterimanya adalah untuk tujuan membayar balik wang yang telah didahulukan daripada akaun simpanan peribadinya untuk pemulihan projek Puri Langkah Suka. Katanya SPRM di bawah kawalan Latifah telah dengan sengaja tidak membenarkan mengarahkan IO pegawai penyiasat SPRM untuk menyiasat dari sudut ganti balik. SPRM di bawah kawalan Latifah tidak mengambil langkah untuk meminta LHDN menentukan status sama ada RM1 juta tersebut adalah pendapatan untuk plaintiff atau tidak sebelum membuat pertuduhan kepada plaintiff di mahkamah. SPRM di bawah kawalan Latifah telah membawa dan merujuk kertas siasatan yang belum lengkap kepada Tommy Thomas untuk mendapatkan arahan tuduh. Syahrir berkata tindakan Thomas dan Latifah selaku penjawat awam atas perkara yang dinyatakan adalah penyalahgunaan kuasa atau otoriti awam mereka. Dakwanya ia dilakukan dengan niat untuk mencedera, mencemar dan merosakkan nama baik plaintiff. Justru pemimpin veteran UMNO itu menuntut pampasan RM10 juta daripada defendant bagi menyeksa mental, jiwa dan raga serta pampasan RM10 juta bagi kerosakan reputasi atau ganti rugi am serta ganti rugi tambahan untuk ditafsirkan oleh mahkamah. Syahrir turut meminta permohonan maaf tanpa syarat yang disiarkan dalam bentuk satu muka surat penuh dalam Akhbar Utama Nasional berbahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil yang mana permohonan maaf itu perlu diluluskan oleh plaintiff terlebih dahulu sebelum disiarkan. Mahkamah menetapkan 26 Disember untuk pengurusan kes melalui e-Semakkat. Pada 13 Januari lepas, Syahrir dilaporkan membuat laporan polis terhadap Thomas atas dakwaan salah guna kuasa berhubung kes pengubahan wang haram berjumlah RM1 juta. Dia juga mendakwa bahawa Thomas telah mengheretnya ke mahkamah untuk memburukkan imejnya dan melabelnya sebagai perasuah. Tumbuhan ketum tidak akan dimasukkan ke dalam senarai Akta Dadah Berbahaya 1952. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pada masa kini kerajaan tidak berhasrat untuk menyenaraikan ketum atau akaloidnya ke dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau menjawab soalan lisan yang diajukan Menteri Besar Kedah dan anggota Parlimen Merebok Mukris Mahathir yang bertanya bagaimana tanaman ketum ini dapat dikawal bagi mengelakkan penyalahgunaannya dan adakah kerajaan akan meminda undang-undang berkaitan ketum untuk disenaraikan di bawah Akta Dadah Berbahaya. Dr. Zulkifli berkata Kementerian Kesihatan sedang dalam proses meminda Akta Racun 1952 bagi mengawal penanaman, pemilikan dan pengedaran ketum. Katanya sehubungan itu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam proses meminda Akta 366 bagi merangkumi kawalan ke atas tumbuhan psikoaktif seperti pokok ketum. Pindaan ini akan memperuntukkan larangan ke atas aktiviti peladangan, penanaman, pengimportan, pengeksportan, pembekalan, penjualan dan pemilikan tumbuhan psikoaktif seperti pokok ketum. Larangan berkaitan pengambilan ketum juga akan diperuntukkan untuk mengekang penyalahgunaannya. Peruntukan hukuman yang lebih deteren bagi kesalahan-kesalahan berkaitan ketum juga akan diperuntukkan. Bagaimanapun menurut Zulkifli, penanaman ketum boleh dipertimbang bagi tujuan penyelidikan dan perubatan. Katanya peruntukan kawalan ke atas penanaman ketum yang dicadangkan bukanlah bersifat larangan mutlak. Penanaman boleh dipertimbangkan untuk tujuan tertentu seperti tujuan penyelidikan dan perubatan.
Peraturan-peraturan berkaitan penanaman ketum akan diwujudkan bagi memastikan terdapat kawalan yang jelas bagi mengelakkannya penyalahgunaannya. Pada April 2015, Pentadbiran BN pernah membentangkan Rang Undang-Undang Dadah Berbahaya 1952 pindaan 2014 untuk menyenaraikan daun ketum dalam jadual pertama Akta Dadah Berbahaya yang turut menyenaraikan tanaman lain seperti pokok kanabis, popi dan koka. Timbalan Menteri Kesihatan ketika itu Dr. Helmi Yahya telah membentangkan pindaan tersebut bagi bacaan kali kedua di Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Nur Jazlan Mohamad dipetik berkata, kerajaan memerlukan masa untuk menyediakan takrifan perundangan baru bagi daun ketum. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Azhar Kashim membidas PAS yang didakwanya cuba melemahkan kerajaan perpaduan dengan memecah belahkan parti-parti yang menganggotainya. Sebagai contoh, katanya apa sahaja kenyataan pemimpin atau ahli DAP yang kontroversi akan dieksploitasi. Katanya UMNO benteng jaga kepentingan Melayu, Islam dan Raja-Raja Melayu dalam kerajaan perpaduan hari ini. UMNO tidak jadikan agama kuda tunggangan macam PAS. Walaupun tidak menyebut secara langsung, Puan dipercayai merujuk kepada cadangan pengurusi DAP wilayah Persekutuan Tan Kok Wai Ahad lalu supaya Pilihan Raya Majlis Tempatan diperkenalkan semula dengan Kuala Lumpur sebagai medan ujian pertama. Cadangan itu ditolak golongan konservatif dalam UMNO, PAS dan Bersatu yang berhujah Pilihan Raya Kerajaan Tempatan akan mengakibatkan ketegangan kaum kerana penguasaan DAP dalam pemilihan tersebut. Kebimbangan seperti itu turut dimainkan oleh Timbalan Presiden PAS, Tun Ibrahim Tuan Mat, yang mengulangi dakwaan bahawa Pilihan Raya Majlis Tempatan akan menghasil kuasa politik Melayu. Mengulas selanjut, Puan juga menyela Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi, bahawa UMNO adalah alas kaki DAP dalam isu berkenaan. Katanya UMNO tidak akan setuju jika tidak sesuai dengan dasar UMNO. Sebab itu ada hikmahnya UMNO berada dalam kerajaan perpaduan. Tuduhan bahawa UMNO alas kaki DAP adalah percubaan untuk panaskan hubungan DAP dan UMNO. Afnan yang juga ahli Parlimen Alor Setar sebelum ini mendakwa perkara itu selepas memikirkan beberapa kenyataan pemimpin DAP berhubung persepadanan semula kawasan Pilihan Raya bukan Melayu dilantik Perdana Menteri dan cadangan memperkenalkan semula Pilihan Raya Kerajaan Tempatan. Mengulas selanjut, Puan juga membidas dakwaan Afnan yang mengatakan DAP sudah naik tocang, sedangkan katanya PAS yang sebenarnya naik tocang apabila menang banyak kursi berbanding UMNO dan Bersatu. Katanya PAS makin ganas keluar fakta politik yang memecah belahkan orang Melayu. Ajaran Islam diwajibkan bayar hutang, tetapi PAS niat bayar hutang harakah, PAS jadikan Islam alas kaki kerana naik tocang. Lawatan lapangan mendapati terdapat murid di sekolah yang melaksanakan program Diubahasa DLP tidak mencapai tahap penguasaan asas bahasa Melayu dan bahasa ibunda masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata demikian selepas terdapat penolakan terhadap perubahan garis panduan DLP. Katanya oleh itu sekolah yang bersetuju untuk melaksanakan DLP wajib memastikan semua kriteria dipenuhi termasuklah penguasaan bahasa Melayu. Pada masa sama, penguasaan bahasa ibunda perlu dipelihara sebagai teras kepada keabsahan pelaksanaan bahasa ibunda di sekolah vernakular. Fadlina berkata kementeriannya akan meneruskan iltizam untuk memartabatkan penguasaan bahasa Melayu dan meningkatkan mutu pendidikan bahasa Inggeris. Dalam garis panduan terkini, sekolah akan dibekalkan dengan sumber pengajaran mencukupi, persediaan dibuat oleh guru. Kebenaran ibu bapa hendaklah diperoleh dan prestasi bahasa Melayu di sekolah mencapai taraf purata kebangsaan. Bagaimanapun, sekolah terlibat masih menyediakan sekurang-kurangnya satu kelas bukan DLP kepada murid yang mahu belajar sains dan matematik dalam bahasa Melayu atau bahasa ibunda masing-masing. Tindakan tegas kerajaan Malaysia menyekat syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel untuk berlabur di mana-mana pelabuhan dalam negara mendapat perhatian dunia. Perkara itu mula disiarkan oleh beberapa media antarabangsa, antaranya Al Arabiya English, Al Jazeera English dan CNN International. Menerusi ruangan komen di media sosial syarikat media berkenaan, rata-rata netizen memuji langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam usaha menentang perbuatan kejam rejim Zionis terhadap penduduk di wilayah Gaza. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera untuk memastikan larangan tersebut terus kekal dan berkuat kuasa serta-merta. Jelasnya ia sebagai tindak balas terhadap perbuatan Israel yang mengetepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Anwar juga Menteri Kewangan menegaskan bahawa Malaysia juga mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Ujarnya, pihak kerajaan turut memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel dan mahu berlabur di dalam negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyita Menara Ilham, sebuah bangunan komersial bernilai tinggi yang terletak di ibu negara, menurut laporan media. Bangunan pencakar langit itu dimiliki bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin yang juga teman rapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Sumber berkata tindakan itu dibuat selepas tokoh korporat itu enggan mematuhi arahan SPRM untuk mengisytiharkan pegangan kewangan miliknya dan keluarganya. Menurut Channel News Asia, tindakan itu sebahagian daripada siasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada Mei lalu berkaitan transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997.
Urus niaga itu melibatkan Renom Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad. Bagaimanapun CNA melaporkan Daim enggan mengulas mengenai perkara itu. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Danan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.